Hola, cikabum cikadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke channel aku, Syahrir Sabri. Ahlan wa sahlan. Welcome guys and baby semua. Terima kasih kepada yang sentiasa support channel aku. Dan kepada yang baru datang, aku share perkara-perkara menarik, rare dan juga pelik, serta segala perkara yang membuatkan korang ingin tahu. Itu yang aku share dekat channel aku. Multi content yang korang boleh dapat berdasarkan penceritaan aku. So, kepada yang baru sampai, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, Syahrir Sabri. Tekan notification bell kat situ. Make sure enable supaya korang dapat info-informasi. Info-informasi. Korang boleh dapat informasi terkini, update terkini daripada channel Syahrir Sabri. Dan follow Instagram aku @SyahrirSabri_. Untuk yang nak join squad Syahrir Sabri untuk mendapatkan eksklusif content dan juga menjadi yang terawal menonton video-video daripada channel aku, boleh klik link yang ada dekat description dekat bawah sana. Okay? We made it simple. Aku nak share dengan korang lah, sebabkan ada ramai yang request untuk aku share perkara ni. So, aku terdetik untuk cerita. Mesti korang tertanya-tanya kan, tentang apa yang Syahrir nak bagi tahu, apa yang Syahrir ni nak bebel malam ni ataupun dalam video kali ni kan. Okey lah, mostly ramai yang pelik dengan aku sebab diorang tengok aku suka pada benda-benda mistik, aku suka kepada cerita-cerita hantu, dan aku suka mengkaji makhluk-makhluk yang memelik-melikkan keadaan ni kan. So ramai yang tanya dengan aku kan, kenapa aku boleh jadi sebegitu rupa lah. Aku minat kepada hal-hal yang macam tu. It's a long story lah untuk aku bagi tahu dengan korang. So guys, untuk video kali ni aku nak menjawab lah persoalan kepada ramai yang bertanya, kenapa suka pada perkara-perkara tu. Sebenarnya aku bukan suka lah. Aku bersifat ingin tahu. Okay lah, aku cerita dengan korang apa yang pernah jadi dalam rumah aku antaranya. Dan beberapa lagi cerita yang aku akan share, bagaimana aku hadap mostly orang kata apa, hal yang berlaku dalam rumah, dan yang aku jumpa dan yang datang dekat aku dan sebagainya. Benda-benda yang menyeramkan ni kan. So aku buka lah dengan cerita pertama ni. Dengan first story ni aku nak cerita kat korang adalah, waktu ni aku masih ingat lagi, aku ke Pahang. Aku pergi ke Pahang. Ini adalah satu journey yang pada aku menyeramkan lah. Okay, aku pergi ke Pahang. Waktu aku pergi ke Pahang ni, aku bersama dengan 3 orang guru aku. Aku pergi ke Pahang. Dalam perjalanan kami pergi ke Pahang tu, kita lalu kawasan mana aku tak ingat lah, tapi lalui satu kawasan hutan yang standard lah, gelap kan. So lalu kita orang macam perasan something tau. Kita perasan surrounding, keadaan di situ dia agak menyeramkan. Apa yang berlaku waktu tu, tiba-tiba dalam kereta bau busuk. Kita orang semua kaki jenis suka membahan. Aku pun jenis suka bahan orang apa semua. Kita masing-masing cakap, ini ada yang kentut ni, siapa kentut ni, main-main macam tu kan. And then tiba-tiba abang yang seorang yang bawa kereta kat depan ni, member ni senyap. Semua ingat dia kentut. Asalnya semua ingat dia kentut. Tapi bila dah by the end of the night tu, sorry korang aku agak sesema sikit, tapi korang just enjoy video ni, feel it. Kita sampai dekat satu rumah, kita orang akan menginap di situ lah waktu tu. Bila kita orang sampai kat rumah ni, abang ni tak bagi keluar daripada kereta dia. Ambil kau. Waktu dia tak bagi keluar daripada kereta ni, aku dah feel something. Aku macam, kenapa dia tak bagi keluar daripada kereta kan. So waktu ni apa yang berlaku, dia minta kita orang baca
ayat kursi, baca ayat Quran, kemudian baca 4 kul, dan dia ada baca ruqyah dan sebagainya kan. Waktu ni apa yang aku perasan adalah dia borak dengan abang yang sebelah dia tu. Dia kata kita tak boleh keluar lagi ni. Dia betul-betul depan kita. Aku macam apa benda kan dekat depan. Rupa-rupanya abang yang sebelah aku dia perasan benda yang sama. Waktu kita orang lalu kat kawasan yang gelap, yang berhutan tu, dia dah nampak awal-awal. Dia kata dia dengan abang yang kat seat sebelah driver, dengan driver tu, dia orang dah nampak. Aku tak nampak sebab aku main phone. Dia orang nampak dekat tepi jalan ada lembaga putih yang tahan kereta. Dia tahan kereta kita orang tu. Dia orang dah nampak. Tapi waktu tu dia orang masing-masing just diorang ada bagi hint, tapi aku tak perasan benda tu. Diorang ada hint macam, weh, nampak? Abang sebelah tu pun jawab, nampak. Yang belakang pun, weh, nampak. Aku tak tahu diorang nampak apa. Aku just nampak phone aku. Aku buat dono kan. Rupanya sekarang benda tu dia dah ada bertenggek dekat cermin depan kereta. Dia dah ada dekat cermin depan. Dia melekat kat cermin depan tu. Dia duduk depan tu guys. So apa yang berlaku lepas abang berdua ni baca ayat-ayat yang tertentu ni, benda ni melompat ke pokok belah depan rumah. Dia lompat ke pokok depan. Lepas dia lompat ke pokok depan, kami pun keluar daripada kereta. Abang yang seorang tu dia mula rasa sakit di belakang. Sepanjang pengalaman aku kena benda-benda ni, memang akan ada rasa sakit berat di bahu ke, berat di belakang ke apa. Mostly orang yang pernah kena gangguan dia akan rasa benda ni. Berdasarkan yang aku tanyalah kan, wallahualam. Apa berlaku, aku pun rasa malam tu. Dan aku pun dah tahu apa yang diorang nampak. Dia memang wajah yang mengerikan lah. Berakar-akar dan sebagainya kan. So by the end of the time waktu tu lah, apa yang berlaku, kita masuk rumah. Waktu malam lah, waktu kita orang tidur. Waktu malam, waktu kita orang tidur, berlakulah proses dia mengganggu kita orang dekat situ. Proses dia mengganggu bermula dengan suara. Satu suara yang suara wanita yang mengilai dan sebagainya. Dan kemudian dia bermain di atas bumbung. Bunyi derapan di bumbung. Dia umpama merangkak di atas tu. Dan memang membuatkan hampir keempat-empat kami merasakan sakit di tangan kiri dan juga kanan. Kita orang pun tak tahu kenapa jadi sakit macam tu. So, itu pengalaman aku yang pertama di luar rumah. Okay? Sebab tadi aku cakap aku nak cerita apa yang berlaku dalam rumah. Okey lah. Sebenarnya bukan dalam rumah aku je. Apa yang berlaku dalam kehidupan aku lah. Aku pernah nampak secara real life depan mata benda-benda macam ni. Dan ada satu kisah ni aku nak share kat korang. Dia berlaku dalam rumah aku. Okay? Kawasan perumahan aku ni, kalau korang pernah datang ke kawasan Ceras, kawasan perumahan aku ni, dia di atas bukit lah. Di atas bukit. Dan apa yang pernah berlaku dekat rumah aku dan juga rumah jiran aku. Okay, apa yang berlaku ada satu ketika ni, ada satu rumah student. Ada satu rumah student ni, dia balik malam. Dan waktu dia nak tidur, tiba-tiba ada satu susuk tubuh besar, tinggi, yang berbulu nak halau dia daripada rumah dia sendiri. Yes, dia nak halau daripada rumah dia sendiri. Student ni lari datang ke rumah mak aku. Dia datang mengadu. Waktu tu aku kecil lagi, aku darjah 5, darjah 6 something lah. Aku just dengar kan. Lepas dia datang kat rumah aku, malam esok tu, waktu aku tidur malam,
ada satu lembaga yang berdiri betul-betul dekat TV rumah aku tu. Dekat bahagian TV, lembaga tu berdiri tegak kat situ. Dia umpama nak capai sesuatu lah kat situ kan. Keadaan dia tu macam memeluk keseluruhan almari, TV, speaker apa semua tu dengan saiz dia yang sangat besar. Aku just tegur macam, "Hoi!" Aku tegur macam tu. Waktu tu aku ingat aku tegur macam tu, dan bila dia pusing menampakkan mata dia yang merah. Dan on that moment, aku terus tutup muka aku dengan bantal. Sebabkan aku tak nak tengok dia. Sebenarnya ada banyak lagi kisah yang mostly berlaku lah dalam kehidupan aku. Mostly banyaklah kisah yang berlaku dalam kehidupan aku ni. Ada waktu aku ke sekolah-sekolah, ada yang waktu aku balik daripada program, ada yang waktu aku sampai ke sesuatu tempat, dan ada berlaku di asrama. Ada yang aku hadap bila kawan aku jumpa benda tu. Just aku nak maklumkan kat korang, sebenarnya aku nak perbanyakkan lagi kisah-kisah ni yang mungkin aku boleh share dengan korang. Tapi aku just nak bagi tahu, korang kena tunggu. Sebab aku tengah develop satu lagi channel YouTube yang khas. Aku akan abadikan kisah-kisah ni, the real case, the real story, tentang perkara-perkara mistik. InsyaAllah aku akan bawa kepada satu lagi channel. Dan di channel ni korang, peminat-peminat ataupun orang yang gemarkan, peminat-peminat ataupun mereka yang gemarkan kepada perkara mistik, seram, scary, creepy dan sebagainya, korang akan gembira untuk tengok channel tersebut. Aku tambah satu last. Ini adalah waktu aku pergi satu program motivasi bermalam di sebuah sekolah. Keadaan sekolah ni okey je pada mulanya. Bila kami sampai, kami tawaf sekolah tu kan, check dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku di belah malam, waktu malam, ada satu kes lah yang mana fesi aku, kami tidur sekali lah, fesi lelaki kan, ada lima orang waktu malam tu dekat dalam satu bilik muzik. Mulanya ada ustaz kat sekolah ni ada cakap, dia kata all the best lah malam ni. Dia cakap macam tu, hati-hatilah malam ni, bilik muzik tu adalah something orang cakap lalu sekitar dan sebagainya. Kita orang just sangka baik lah, just berdoa, solat, buat baca ayat Yasin apa semua kan. Sebab nak bermalam, memang kena bermalam sebab dia camp 3 hari 2 malam kan. So apa jadi, malam tu fesi aku ni, dia macam nampak ada satu kelibat dekat luar bilik muzik tu. Dia tanya-tanya kan, tak masuk tidur ke di fesi ke, ustaz ke? Dia nampak, memang ada betul-betul dekat depan tu, nampak bayang dekat tingkap dia tau. Apa jadi? Dia pergi nak tegur ni, dia buka je pintu, macam, ustaz tak tidur ke? Terus tak ada daripada depan koridor tu. Memang dia nampak, pada asalnya dia memang nampak ada kat luar tingkap tu. Dan sebenarnya waktu tu aku tak tidur lagi, aku nampak dia macam tengah usah-usah kat tingkap. Aku pun perasan dekat luar tingkap tu ada somebody. Dan bila kami bawa cerita ni kepada pihak sekolah tu, ustaz-ustaz dia dekat cikgu-cikgu dia orang kata itulah yang selalu berlaku. Kita orang macam, wah, ini bukan main-main ni. Ini bukan main-main. Ini memang betul-betul dia memunculkan diri kan. Mungkin dia nak tengok kadang-kadang lah perkara-perkara ni, kadang-kadang lah benda-benda ni dia menjaga kawasan-kawasan tu. Mungkin memang dia dah bertahun-tahun lamanya duduk di situ kan.
So mungkin dia nak tengok adakah manusia yang datang ni melakukan kezaliman, melakukan kejahatan ke, ataupun merosakkan keadaan. Maybe pada pendapat peribadi akulah. Okay. So sebenarnya aku ada banyak pengalaman mistik yang sepanjang aku hidup ni lah. Daripada rumah-rumah yang pernah kami sewa waktu kami sekeluarga duduk rumah sewa. Okay, a lot of story guys. Kalau aku cerita semua, channel Syaril Sabri ni akan berubah kepada channel Seram Syahril dia akan jadikan. So aku tak boleh nak teruskan dekat channel ni sebab tak semua yang subscribe channel ni nak cerita hantu. Tapi aku kena share benda ni sebab ramai yang nak tahu kenapa Syahril suka cerita pasal hantu, suka cerita pasal benda mistik ni. Korang kalau rasa seram sejuk ke, bulu roma naik ke apa, pergi ambil wuduk lah. Aku cerita balik pun, aku teringat balik kenangan-kenangan tu pun, naik semua bulu yang ada. Okay? Aku tutup dengan satu kisah yang terakhir ni. Satu kisah ni sedikitlah intro kepada apa yang pernah berlaku kepada rumah sewa yang pernah kami sekeluarga duduk dulu. Ada satu rumah sewa ni, kami duduk sekitar 15 tahun yang lepas. 15 tahun yang lepas. Yes, waktu tu memang aku kecil, sangat kecil lagi. Waktu tu memang aku sangat kecil lagi. Kakak-kakak akulah waktu tu zaman orang sekolah tak silap. Maybe 15 tahun lepas, something ke belakang lah. Diorang duduk dalam satu bilik tau. Diorang 3 orang. Macam gelak-gelak. Tengok-tengok. Tahu lah majalah remaja ke majalah apa kan. Waktu tu macam gelak-gelak, gurau-gurau dalam bilik apa semua. Tiba-tiba dekat bahagian tingkap. Dekat bahagian tingkap ada satu suara yang macam mengajuk diorang. Diorang macam gelak-gelak. Dan dia macam gitu. Dia keluarkan suara dengus. Diorang macam buat dono lah. 2 kali lagi dia macam 2 kali dia buat bunyi dekat tingkap kan. Dah hari bila diorang tengok dekat tingkap tu, sepasang mata yang memang merah tengah tengok diorang dalam bilik. Aku tak main-main, ni memang betul. Sebab kawasan tu terkenal dengan langsuir. Yes, langsuir. So korang, aku tak tahu kawasan korang ada ke benda tu kan. So ini apa yang aku cerita malam ni adalah preview daripada kisah yang aku hadap di luar, di rumah aku sendiri, waktu aku ke sekolah, dan masa aku kecil di rumah-rumah sewa yang pernah kami sekeluarga duduk. Ada a lot of story lagi yang aku nak share dengan korang. So korang stay tune untuk my new channel, insyaAllah. So itu saja untuk kali ni. Aku doakan korang baik-baik saja, insyaAllah. Jangan lupa untuk subscribe channel Syaril Sabri, hit the dumbbell dekat bawah tu, dan jangan lupa untuk like, komen dan share. Kalau korang ada pengalaman seram, boleh share dekat bahagian bawah komen kita nanti. Kalau nak join squad Syaril Sabri, tekan link yang ada dekat description. Okay? Thank you so much. Aku doakan korang baik-baik belaka. Assalamualaikum. See ya.